أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا والآخرة، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن محمد المصري وأصولهم وفروعهم والآخرين وأصولهم وفروعهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين الهدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, maka barang siapa menafikan sifat maknawiyah atau suatu daripadanya, kafir dengan ijma', yakni jadi kafir, jadi murtad dengan ijma' ulama, yakni perhimpunan sekalian ulama ahli sunnah wal jamaah. Kerana adalah ia sabit, yakni tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Sabit, yakni tentu sungguh adanya
bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ittifaq ahli sunnah, iaitu dengan bersepakat, dengan kata sepakat ahli sunnah dan Mu'tazilah. Ittifaq yakni kata sepakat, orang kita panggil apa, muafakat. Dan demikian barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya, seperti ia berkata Allah itu tiada qadir, umpamanya dengan zatnya, tiada dengan sifat yang berdiri dengan dia. Maknanya jadi kafir juga orang ini. Dan orang yang tiada menafikan dia dengan asalnya, seperti Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Dengan berkata ia tiada bagi Allah itu sifat ma'ani, dan sungguhnya ia qadir dengan zatnya, alim dengan zatnya. Jadi dia mengetahui dengan zatnya, bukan dengan zat yang bersifat ilmu. Itu i'tiqad orang Mu'tazilah. I'tiqad orang Mu'tazilah, Allah berkuasa dengan zatnya, Allah berilmu, Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya. Kita orang ahli sunnah kata apa? Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat, Allah mengetahui dengan zatnya yang bersifat ilmu. Tapi orang Mu'tazilah ni dia kata Allah berkuasa dengan zatnya, Allah mengetahui dengan ilmunya. Demikianlah hingga akhirnya tiada kufur i'tiqad itu, yakni tak jadi kafir kalau dia i'tiqad lagu tu. Tiada kufur yakni tiada kafir i'tiqad sebegitu, tetapi yakni namun fasik dan bid'ah dua, yakni berdosa, i'tiqad yang berdosa, tak sampai kafir tapi pasti dosa. Baik. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Titik di situ. Mari kita hurai. Baik, ini yang saya sebut dulu. Ini yang saya sebut dulu. Siapa menyembah Allah syirik, kerana Allah itu nama. Siapa menyembah sifat, maka hukumnya kufur. Siapa menyembah zat, hukumnya fasik. Maka siapakah Tuhan yang kita sembah? Tuhan yang kita sembah ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha agung, yang menjadikan sekalian alam, dan nama kebesarannya Allah. Ini yang selalu kita sebut, yang selalu kita sebut.
Jadi apa dia nak terangkan di sini? Dia nak terangkan di sini itu ialah mafhum bagi apa yang kita pernah sebut dulu ni. Baik. Kita terangkan apa yang dia sebut di sini. Tengok molek. Dia kata, siapa yang menafikan sifat ma'ani jadi kufur. Siapa yang menafikan sifat maknawiyah jadi kufur. Sebab apa jadi kufur? Jadi kufur kerana sifat itu ada dan tetap di zat Allah selama-lamanya. Siapa menafikan sifat itu jadi kufur lah. Sebab menafikan adanya sifat kesempurnaan di zat Allah selama-lamanya. Begitu juga siapa yang menafikan sifat ma'ani pada makna yang asalnya. Begitu juga siapa yang menafikan sifat ma'ani pada makna yang asalnya pun jadi kufur juga. Apa dia sifat ma'ani yang asalnya? Sifat ma'ani yang asalnya ialah sifat ma'ani yang telah disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, iaitu sifat ma'ani yang disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkata, Allah itu ada sifat ma'ani, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, iaitu 7 sifat yang wajib kita tahu. Yang kesemua sifat ma'ani itu tak terhingga banyaknya, Allah jualah yang tahu. Dan sifat ma'ani itu ada di zat Allah, kekal selama-lamanya, qadim lagi azali. Maka siapa yang menafikan sifat ma'ani yang pada asal maknanya ini, iaitu pada pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka tidak syak lagi kufur ia. Baik. Ada disebutkan dulu, menafikan sifat ma'ani tidak kufur. Menafikan sifat maknawiyah tu kufur. Kenapa tidak kufur? Tidak kufur itu selagi ia tidak menafikan sifat maknawiyah. Kerana pada bicara yang kedua selepas daripada yang asal, ialah sifat ma'ani itu adalah sifat yang membicarakan pada diri Allah itu ada sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Yang wajib kita tahu hanyalah 7,
iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Habis sekat tu ya. Tu pada bicara yang kedua. Kemudian dia tambah ada lagi sifat maknawiyah. Selepas sifat ma'ani ada bicara lagi sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Apa maksud sifat maknawiyah? Maksud sifat maknawiyah ini ialah sifat yang menyatakan sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Ta'ala itu ada selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari zat Allah Ta'ala, tidak ada mula, tidak ada berubah, tidak musnah selama-lamanya. Maka siapa yang nafi yang ini, maka kafir ia. Ini ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua inilah yang kata siapa nafi sifat ma'ani tak kafir, jadi wasi. Tapi kalau nafi sifat ma'nawiyah kafir. Ada berapa ada pendapat tu? Ada berapa dah? Berapa dah kamu catat? Faris, nanti catat berapa dah Faris? Fikri, nanti catat berapa dah yang saya sebut tadi? 2. Siapa dia? Apa dia yang pertama? Yang nombor 1 apa dia? Letih. Among ulang, saya ulang jadi banyak kali pula bahasa saya. Pegang pen tu kalah ketua kerani Jabatan Pengangkutan Jalan. Dia punya tulis. Bila tanya tak tahu apa tulis. Tu yang saya pelik. Ada langsung tak pegang pen. Punya tunjuk terror. Pegang pen pula. Tanya pun macam tu nganga kak. Kau reti tak apa. Apa dia tulis saya pun tak tahu. Malam ni saya nak muzakarah. 2 grup macam semalam. Besok pagi saya nak tengok. Dia tunjuk kat saya. Tak mau pakai mengaji dengar, kepala otak mikir betina. Betina. Tak ada lain. Buka kitab, perempuan. Buka selain lagi pun perempuan. Tak ada kerja lain. Suruh kahwin tak mau. Belagak nak mengaji. Kalau mikir perempuan. Baik, habis. Faham tak faham? Terpulanglah. Sehurai benda ni dah 4-5 kali dah soalnya. Ni sampai dia lagi, sehurai lagi. Tanya tak faham juga. Yang semalam tu saya nak tengok. Nanti saya nak semak, esok saya nak tanya seorang. Tu yang semalam tu. Yang buat apa? Anak susuan tu. Saya nak semak, saya tak semak, tak sempat. Nanti saya nak tanya seorang-seorang. Jaga-jaga Daniel. Saya nak tanya seorang-seorang yang buat semalam. Tak dapat, jangan tidur malam. Ngapal sampai subuh. Baik. Dan tu malas sangat. Baik, habis. Faham molek yang mana kata
menafikan sifat maknawiyah jadi kafir, menafikan sifat ma'ani jadi kafir. Mana pula menafikan sifat ma'ani tak jadi kafir tapi jadi fasik. Baik, yang tadi tu satu. Tambah lagi, nak tambah kat bawah apa dia hurai tadi. Jadi orang ahli sunnah wal jamaah beriktikad Allah Ta'ala itu berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Tulislah. Duk melengung apa tak tulis. Faham ke tak faham, tulis dulu. Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu dengan zatnya yang bersifat iradat. Allah Ta'ala mengetahui dengan zatnya yang bersifat ilmu. Allah Ta'ala hidup dengan zatnya yang bersifat hayat. Allah Ta'ala melihat dengan zatnya yang bersifat. Allah Ta'ala melihat dengan zatnya yang bersifat basar. Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya yang bersifat sama. Allah Ta'ala melihat berkata-kata dengan zatnya yang bersifat kalam. Siapa berkata Allah berkuasa dengan zatnya bukan dengan zatnya yang bersifat kudrat, maka hukumnya fasik. Siapa berkata Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya bukan berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat, hukumnya fasik. Inilah i'tiqad Mu'tazilah. Tu dia sebut tadi tu. Mu'tazilah kata Allah berkuasa dengan zat. Kata Mu'tazilah lagi, Allah itu zat yang tidak bersifat. Allah berkuasa dengan zatnya. Allah mentakdirkan sesuatu dengan zatnya. Allah mengetahui dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Begitulah seterusnya. Itu i'tiqad orang Mu'tazilah. Hukumnya salah, fasik, sesat. Habis. Satu hal yang lain pula. Sambung. Sesiapa yang beriktikad Allah berkuasa dengan kudratnya, bukan Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat, maka hukumnya kufur. Begitu juga orang yang beriktikad Allah itu melihat dengan basarnya, Allah itu mendengar dengan sama'nya, Allah Ta'ala itu berkata dengan kalamnya, hukumnya kufur. Faham? Ini orang-orang yang kufur.
Sebab beriktikad Allah berkuasa dengan kudratnya. Maka tak bolehlah kita kata lihatlah alam yang dijadikan oleh kudrat Allah. Salah. Lihatlah alam yang ditakdirkan oleh iradat Allah. Salah. Maknanya siapa kata alam ini adalah ciptaan kudrat Allah adalah salah. I'tiqad begini hukumnya haram. I'tiqad begini hukumnya kufur. Berkata begini hukumnya haram selagi tidak dibuat i'tiqad. Jika berkata serta dibuat i'tiqad hukumnya kufur. Dengar molek. Ni kata akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan lebat main. Tak reti. Habis. Baik, fahamkan yang itu. Fahamkan yang itu. Ini akidah. Baik, dengar balik. Saya nak sambung lagi. Tulis sambil dengar, sambil tulis. Jangan duduk merepek. Jangan duduk tengok muka saya apa saya. Tengok buku. Dia tengok muka saya. Tua dah. Tengok buku tu. Tulis. Sambung. Sekiranya ada kita bertemu di dalam kitab tauhid. Saya suruh tulislah dengan belagak pandai. Sekiranya kita bertemu dalam kitab tauhid atau perkataan ulama yang berkata buka 2 koma di atas. Orang panggil apa? Pembuka kata. Miftahul kalam. Buka atas, pembuka kata. Futuhul kalam, buka pembuka kata. Koma 2 di atas. Apa kata? Alam ini adalah hasil kudrat Allah. Dia kata alam ini adalah hasil kudrat Allah. Tutup balik. Penutup kata 2 koma di atas. Jadi jika kita berjumpa dengan kalam ulama ataupun dalam kitab, dia kata apa? Alam ini adalah hasil kudrat Allah. Ya, baik. Maka wajiblah kita fahami. Suruh tulis tak mau tulis, tanya tak faham kedara. Maka wajiblah kita fahami. Ini adalah kalam tasamuh. Kalam tasamuh. Tasin alif mim ha. Kalam apa? Tasamuh. Tasin alif mim ha. Tasamuhun. Wazan mafa'alun. Mafa'ulun. Mafa'alun. Wazan mafa'alun. Tasamuh ni apa maksudnya? Artinya
pendekatan kata. Pendekatan kata, ataupun kita kata kata ringkas, bukan hakikat. Kata ringkas, bukan hakikat. Titik. Jadi kalau kita kata alam ini hasil kudrat Allah, yang kita faham itu kalam tasamuh, bukan hakikat. Di mana hakikatnya alam ini adalah perbuatan zat Allah yang bersifat kudrat, maka itu harus itu sekiranya kita tahu itu kalam tasamuh, dan kita tahu hakikatnya ialah yang menjadikan alam bukanlah kudrat Allah, tapi zat Allah yang bersifat kudrat, maka itu harus. Tidak salah. Yang salah kalau tak tahu. Yang salah, yang haram, yang jadi kafir tadi kalau tak tahu. Sebab tu kena mengetahui, kena pergi belajar, kena ngaji. Jangan dia buat mudah dengan tauhid ni. Alah, kita mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan sudah. Orang kafir mengaku Allah Tuhan. Bukan? Baik. Jangan ada buat main. Ada sahabat saya mengajar tauhid lama, tapi dia kata Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat. 20 tahun lebih duk mengajar tauhid, tekad dia Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat. Masya Allah. Bukan seorang, ramai. Ramai lagu tu. Ada seorang tu dah bergelar syekh, orang panggilnya syekh, tak mau sebut nama, nanti orang kenal. Tak mau sebutlah nama. Cuma saya nak beritahu, tauhid jangan buat main. Sembang bab fadilat, takutlah neraka, sedialah hari kiamat. Itu tak apa, senang cerita lagu tu. Bukan. Ni nak cerita tauhid. Kerana kita pun tak lepas. Saya pun bercakap ni tak ada siapa yang Tok Guru saya cakap. Baik. Berpandukan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama muktabar dalam ahli sunnah wal jamaah, seperti dalam kitab yang kita baca ni, kitab Durus Samin karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Itu namanya kalam tasamuh, iaitu kalam atau perkataan pendekatan kata, bukan pada hakikat. Bukan pada hakikat. Baik. Sebenarnya banyak kalam-kalam dalam ilmu tauhid ni adalah kalam-kalam majaz, bukan hakikat. Majaz ni mana? Kata pinjaman bagi memudahkan faham. Majaz akli, mana perkataan pinjaman bagi memudahkan faham, bukan hakikat. Kalau kita buat i'tiqad jadi kufur setengahnya. Contohnya yang saya kata dulu macam mana? Sifat ma'nawiyah itu melazimi bagi sifat ma'ani. Maknanya adanya sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Mu'allalatun bi'illatin, dikeranakan oleh satu kerana. Sifat ma'nawiyah ni mu'allalatun bi'illatin, dikeranakan oleh satu kerana. Maknanya ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Baik, perkataan ini bukan hakikat, hanyalah pada akal. Pada akal, bukan pada hakikat.
Pada akal tu dengan makna untuk memudahkan faham. Nak mudah faham, bila ada makni adalah maknawiyah. Maka kita kata apa? Adanya sifat maknawiyah kerana ada sifat makni. Itu pada akal, bukan pada hakikat. Pada akal tu dengan makna untuk memudahkan faham pada bicara lidah. Hakikatnya apa dia? Hakikatnya bukanlah ada sifat maknawiyah kerana ada sifat makni. Maknawiyah itu qadim lagi azali. Begitu juga makni qadim lagi azali. Bukan ada makni dulu baru ada maknawiyah. Bukanlah sebab ada makni, sebab itu ada maknawiyah, tidak. Habis tadi tu kata lagu tu dikarenakan oleh adanya sifat makni, itu hanya pada akal, iaitu untuk memudahkan bicara ilmu tauhid, untuk memudahkan faham. Maknanya ulama bicara sifat maknawiyah kerana ulama bicara sifat makni. Bukanlah ada sifat maknawiyah kerana ada sifat makni. Ulama bicara sifat maknawiyah kerana dibicarakan sifat makni. Begitulah makna mu'allalatun bi'illah. Jadi kena faham oleh tauhid. Kalau salah jadi kufur, kurang-kurangnya pasti berdosa besar. Jangan duduk mengaji fiqh saja. Orang duduk mengaji fiqh, kita jangan duduk mengaji fiqh saja. Mengaji fiqh tak faham tauhid, akidah berterabur. Ya. Biar faham akidah, kurang fiqh, selamat. Jangan banyakkan fiqh, tauhid langsung tak mengaji, tak selamat. Ya. Baik. Tulis semua yang saya sebut tadi tu. Esok nak tengok orang perempuan buat 2 grup, lelaki buat 2 grup. Tak mau seorang-seorang, saya tak larat nak cek. Biar satu grup tu besok saya nak tanya. Tulis nama. Grup ni ada berapa orang, tulis nama. Grup ni ada berapa orang, tulis nama. Hak perempuan nak tanya ada ustaz, nak tanya juga. Saya nak tanya balik dinding tu. Tu dia. Akidah dengan lebat main. Boleh ke mengaji tauhid? Ya. Tanya balik dinding. Beradab pun tak apa. Sebab akidah ni fardu ain ala kulli mukallafin syar'an. Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Pasal apa? Saya nak tanya. Pasal takut tersalah faham. Bukan saja nak uji siapa pandai. Tak. Takut tersalah faham. Dah tersalah faham, besok dia pergi mengajar tempat lain pula. Dia tua dia pergi mengajar. Ngajar-ngajar apa dah? Allah berkuasa dengan kudratnya. Sudah. Ramai orang lagu tu. Masalah dah. Saya jumpa ramai dah. Macam-macam lagi kalam-kalam tauhid yang dibuat kepahaman sendiri, bukan ada istimbat daripada ulama-ulama yang muktabar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita berhenti sekat tu dulu pasal payah bab ni rasanya. Kemudian dia kata, kemudian berkata pula ia wal hasil. Tanda di situ wal hasil. Sambung minggu depan ila akhirih wallahu a'lam. Baik, ada 3 soalan, 2 soalan. Soalan pertama, soalan pagi tadi.
Dia tanya, maaf bertanya, baru-baru ini viral di TikTok yang ada hacker Malaysia dapat hack kad kredit rakyat Israel. Ramai yang menggunakan info kad kredit yang dihack itu untuk membeli barang-barang online. Ada yang berkata haram kerana mencuri duit mereka. Tapi sebelum ini ustaz pernah kata kita boleh curi harta orang kafir harbi. Apa pendapat tentang hal ini? Oh, lagu tu. Hampa faham hack apa dia? Tahu? Apa dia hack? Cepat malam. Apa dia? Cepat malam. Cepat. Faham? Kau dengar? Nanti duduk sebelah dengar dia cakap apa? Dengar? Dia kata apa? Tak dengar? Dia dengar malam-malam ni. Next system? Yelah, hack tu macam apa? Coklat hack apa? Coklat hack dalam kereta saya tu. Coklat hack tu orang Islam buat. Hilang dia dekat Mak Mandin. Mak Mandin dah mana? Betul. Mamak. Toki dia mamak. Dia pernah duduk kat England. Dia ambil teori. Dia ambil formula tu kat England, dia balik buat kat Malaysia, dekat Mak Mandin. Betul sana. Toki dia tu mamak. Nama apa saya tak ingat. Dia buka kilang coklat hacks. Apa makna hack? Hanya aku cintakan seorang. Betul ya? Kalau orang perempuan bagi coklat hack kat hang, jaga-jaga. Dia sayang kat hang, nak kahwin dengan hang. Tahu? Pernah ada orang perempuan bagi hack ke? Nah. Tak pernah, tak ada orang nak kat hang macam. Tu coklat hack. Ini hack, H-A-C-K. Dia tulis hack. Hack ni maknanya tu lah tu yang selalu Abang Syamil pergi hack lantai-lantai simen tu bagi pecah. Tu namanya hacker. Hack tu maknanya godam bagi pecah. Itulah hack. Ya. Dia godam bagi pecah akaun. Dia godam bagi pecah akaun. Jadi apa hukum kita pergi godam dia sampai kita dapat info kad kredit mereka, lalu kita gunakan kad kredit tu untuk beli barang-barang online. Jadi hack ni maknanya godam. Kita godam bagi pecah. Apa pernah tengok tu Abang Syamil dia godam simen pecah. Dia pakai apa? Tak tengok? Tak tengok? Siap kan? Lama tak pernah tengok. Tu saya beli tu kat 1,000 harga tu. Tu hack dia tu. Hacker nama dia. Penggodam simen biar hancur. Ni penggodam juga. Dia godam. Dia godam orang punya akaun dalam internet dekat handphone. Jadi apa hukum dia godam? Dia dapat keluarkan info kad kredit orang Israel, lalu digunakan duit itu untuk beli barang dia secara online. Dia kata ada orang kata haram. Lepas tu dia bantai saya. Dia kata ustaz kata boleh. Bagus juga orang ni.
Terima kasih. Baik. Orang yang bertanya sedang dengar mulai. Kafir ni ada 4 jenis. Kafir bukan Nescafe, kafir. Ada 4 jenis. Yang pertama, kafir muahad. Yang kedua, kafir muamman. Yang ketiga, kafir zimmi. Yang keempat, kafir harbi. Siapa kafir muahad? Kafir yang dibuat perjanjian damai. Maka kafir ni tak ada dah zaman sekarang. Kafir ni ada pada zaman Nabi. Ada juga tak sampai pun 2 tahun. Setahun lebih ataupun tak sampai setahun. Mereka mungkin janji. Maka Nabi kata dengan orang kafir tak boleh buat janji. Maka lepas daripada perjanjian Hudaibiyah, tak ada lagi kafir muahad. Sampai lah ni. Batu Palestin tak boleh dibuat perjanjian damai. Yang Nabi kata tak boleh ya. Tak ada kafir muahad. Baik. Dengan orang kafir muahad tak boleh kita mungkin janji pun. Apatah kita pergi ambil barang mereka lagi dah tak boleh. Dilarang pada hukum syarak nisbah hukum dunia. Tak boleh. Yang kedua, kafir muamman, iaitu kafir yang menuntut suaka politik. Negeri dia berperang sama-sama kafir. Kristian, Hindu berperang dengan Kristian umpama dia. Dia mari negeri kita, minta tolong. Kami nak duduk negeri kamu, boleh ke tidak? Negeri kami berperang. Kami tak reti perang. Kami reti makan je. Makan tidur je. Pegang barang budak reti. Kita pun tolonglah dia atas dasar kasihan belas. Boleh tak? Boleh. Maka dia duduklah dalam negeri kita yang status dia kafir muamman, kafir yang diberikan keamanan. Itu kafir yang memohon suaka politik. Habis. Kafir ni boleh tak kita nak curi barang dia, sakiti dia? Tak boleh. Tak boleh sebab dia tak sakiti kita, dia tak musuhi kita. Kita tak boleh ambil barang dia. Kalau kena tangkap, kamu kena. Yang ketiga, kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Iaitu kafir yang duduk dalam negara Islam, yang tunduk dan patuh pada hukum negara Islam itu. Cuma dia tak Islam, dia kafir. Dia sembah Tok Kong, dia sembah Tok Pekong. Dia Kristian barangkali, dia Yahudi barangkali. Di Pulau Pinang dulu ada satu kampung Yahudi. Sampai sekarang ada jalan Yahudi dekat Pulau Pinang. Dan ini dah tukar dah, Jalan Zainal Abidin, dekat dengan Georgetown, dekat dengan Jalan McAllister. Siapa biasa pergi Pulau Pinang tahulah. Saya pernah duduk Pulau Pinang tu. Jalan Zainal Abidin tu dulunya jalan Yahudi. Ada pun perkuburan orang Yahudi di situ. Mana kata orang Yahudi pernah duduk di Malaysia. Sejak belum merdeka dulu. Sejak sebelum merdeka. Yahudi pun belum merdeka. Yahudi pun tak ada negara lagi. Kedah dulu ni, Pulau Pinang dulu ni, asal dia dalam negeri Kedah. Pulau Pinang dulu ni asal negeri Kedah. Pasal apa dia pecah di satu negeri? Puncanya orang Melayu Kedah dulu ni yang malas-malas ngaji agama tu duk jual tanah kat Cina. Jual tanah kat Cina, jual tanah kat Cina, jual tanah kat Cina,
jual tanah kat China. Akhirnya China ramai di Pulau Pinang tu, mereka menuntut untuk dipisahkan daripada Kedah. Akhirnya tuntutan mereka dilaksanakan. Jadilah satu negeri Pulau Pinang. Cina ramai, habis orang Melayu kena pelakuh. Melayu kena pelakuh dengan Cina. Tak payahlah tunjuk jauh-jauh nun pergi Israel. Orang Arab Palestin duk jual tanah kat Yahudi. Akhirnya dia orang buat satu negeri dinamakan Israel, asalnya Palestin. Tengok Pulau Pinang sudah, asalnya Kedah, jadi negeri Pulau Pinang. Dan siapa? Orang Islam duk jual negeri ke dia, duk jual tanah. Ni kita pun nak jual kat dia ni, sebelah ni tanah Cina. Pergi jual tanah orang Melayu, pergi jual kat Cina. Nampak? Saya nak beritahu, ulama dah lama berfatwa dalam kitab mereka, hukum menjual tanah air kepada kafir adalah haram, seperti menjual senjata kepada mereka untuk mereka membunuh orang Islam. Jaga jangan jual tanah dekat orang kafir. Besok jadi macam Pulau Pinang. Israel itu jauh sangat, Pulau Pinang sudah. Sebab itulah Menteri Besar Kedah dah ada sebut. Dia sebut apa? Ya, Pulau Pinang dulu ni Kedah punya. Jadi kita tak tahu sejarah. Apa ni Menteri Besar duk cakap tak betul tu. Kita tak ada sejarah, baca sejarah. Ada dalam sejarah. Kata mengaji sampai PhD. Tak nak jumpa sejarah tu. Mai duk singgah PhD juga. Pondok Hayati Don PhD. Main ngaji sini. Kena abang sejarah. Kitab buku apa dah itu. Bahas. Jangan ada jual tanah Cina. Asal-asal mereka itu barangkali kafir mu'amman. Ya, sebab nak bagi kerja kat sini. Tapi sekarang jadi kafir apa? Ni, kafir nombor 4. Apa dia? Kafir harbi. Apa dia kafir harbi? Kafir yang memerangi Islam. Kafir yang memerangi Islam. Apa tanda dia memerangi Islam? Dia tidak mahu hukum Islam dilaksanakan dalam negara kita. Kafir harbi ya. Kalau orang Melayu tak mahu hukum Islam dilaksanakan dalam negara kita, itu Melayu harbi. Faham? Harbi maknanya yang menentang Islam, yang memerangi Islam. Tak kira lah dia tu orang kafir ya, dia tu orang Islam ke. Kalau dia pegang Islam, tak nak hukum Islam, mengaku Islam, itu harbi. Nama dia Melayu harbi. Habislah, nak marah dah. Jadi dengan orang-orang harbi ni, orang kafir harbi ni, hartanya dinamakan harta fight. Kalau kita berperang, dia kalah, dia tinggalkan hartanya, itu namanya harta ghanimah. Kalau orang kafir tu dia ada harta, maka hartanya harta fight. Harta fight itu tidak salah kalau kita ambil, tak dinamakan mencuri pun. Tapi hendaklah kafir itu kafir harbi, kafir memerangi Islam. Jadi orang-orang dia kata rakyat Israel. Rakyat Israel jaga-jaga. Ada rakyat Israel itu yang beragama Islam. Ingat orang Israel ni, orang negara Israel ni semua orang kafir. Macam Malaysia, orang Malaysia ni bukan semua orang Islam. Entah tak tahu? Tu kita tahu. Begitu juga negara Israel. Dalam negara Israel tu bukan semua orang kafir. Ada juga orang Islam. Dan ada juga orang kafir Yahudi yang pro Islam. Jadi kalau kita kata boleh ambil duit mereka, duit orang-orang Israel ni, baik, pastikan
orang Israel yang kita ambil duitnya itu bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam tak apa. Kalau dia tu sah kafir harbi. Kerana harta mereka adalah harta faid. Ya. Harta faid itu harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yang orang kafir harbi, yang sah diambil oleh orang Islam. Ya. Dia tidak dihukum di akhirat, dia tak dihukum di dunia. Tapi kalau kafir selain pada kafir harbi, dalam kitab Kifayatul Muhtadi dia kata nisbah dunia salah, nisbah akhirat tidak dikirakan salah. Tu kalau selain harbi. Nisbah dunia kalau kamu kena tangkap, hukumnya kamu salah sebab kamu ambil barang orang kafir zimmi umpamanya. Tapi nisbah akhirat tidak salah, nisbah dunia salah. Tapi kalau harta ghanimah, harta faid, iaitu harta yang dimiliki oleh kafir harbi, maka ia tidak salah di dunia dan tidak salah di akhirat. Ini disebut dalam kitab fiqh. Sagi dia kata jom kita pergi rompak kedai Cina. Saya tak suruh. Dan saya tak suruh dan tak beri pun cadangan untuk hampa rompak kedai Cina. Dia kata kedai Cina kafir harbi. Pasal apa? Dia tak sokong Islam. Tu Ustaz Anwar Hilmi kata boleh. Saya tak suruh pergi rompak. Kena tembak dengan polis, itu nasib engkaulah. Dengan babik saya. Saya cuma cerita hukum dalam kitab. Jadi kalau tanya saya nak pergi rompak kedai emas Cina, namanya kedai emas Tong Tai, boleh tak Ustaz? Saya kata jangan. Pasal apa saya kata jangan? Nanti kamu itu memalukan umat Islam. Pasal apa lagu tu? Pasal negara kita bukan negara yang menghukum dengan hukum Islam. Tentu kamu akan disebutkan sebagai orang yang bersalah, di mana nanti orang kafir akan memandang orang Islam ni penyangak, penyamun, perompak. Maka jadi jatuh muruah orang Islam dan agama Islam. Maka jangan kamu pergi rompak kedai orang kafir, walaupun kafir itu harbi, kerana boleh menjatuhkan muruah orang Islam dan menjatuhkan agama Islam. Dalam kitab fiqh di sana ada satu bab. Bab apa? Bab bermasyarakat dengan orang bukan Islam di dalam negara yang tak menghukum dengan hukum Islam. Contohnya negara Malaysia ni. Maka kita jangan menyakiti mereka, mencuri hak mereka dan sebagainya, kerana boleh menjatuhkan muruah Islam walaupun ianya pada syarat tidak salah. Nanti kalau sebab kamu tu menjatuhkan muruah Islam, kamu tak salah ambil hak mereka, tapi kamu salah menjatuhkan muruah umat Islam yang lain. Ya, nak pula kamu pergi mencuri itu pakai serban. Habis orang pakai serban, dia katanya apa? Penyamun tarbus. Maka sekali lagi saya tegaskan, jangan pergi samun, pergi curi barang orang bukan Islam dalam negara Malaysia. Walaupun kamu tahu hukumnya. Sebab negara kita bukan negara Islam, bukan negara yang menjalankan hukum Al-Quran dan hadis. Nanti asbab kamu jatuh nama orang Islam, jatuh kebaikan dan keagungan agama Islam. Itu hukumnya. Baik, mengenai hukum yang telah disebutkan dalam kitab fiqh itu, ya, ialah pada zaman dulu ni orang duk berperang negara Islam dengan orang negara kafir. Maka peninggalan harta orang kafir itu dinamakan harta ghanimah. Ada negeri-negeri yang ditinggalkan terus oleh orang kafir sebab takut berperang lah, ataupun dah tak mau duduk di situ, maka ditinggalkan harta-harta mereka. Maka harta-harta itu dinamakan harta faid, maka harus diambil oleh orang Islam. Itu asal nak cerita dalam kitab fiqh. Ya. Baik, harap faham. Jadi nak ambil duit dari kad kredit orang rakyat Israel,
pastikan dulu dia Islam ke atau dia kafir harbi. Ya, bukan semua rakyat dalam negara Israel itu kafir harbi, ada orang Islam pun. Orang-orang Yahudi di dalam negara Israel, mereka tidak membunuh orang-orang Islam itu. Yang mereka zalimi ialah orang-orang Islam di Palestin, di Gaza terutamanya. Sebab mereka nak mengambil alih Baitul Maqdis. Ya. Baik. Habis di situ. Baik, dia soalan lagi. Soalan dia tanya, contoh kafir Muhammad itu macam Rohingya ke yang datang ke negara kita? Orang Rohingya tu bukan kafir, mother oi. Ni mother ni bukan brother, sister ke apa? Oh, perempuan. Ke anti. Maaf. Dia tanya, Rohingya ni kafir tu, kafir harbi. Dia tanya contoh kafir Muhammad tu macam Rohingya ke? Rohingya ni orang Islam. Rohingya ni orang Islam. Dia orang Islam. Dia panjang pula nak cerita pasal Rohingya ni. Nanti lain kali kita cerita. Saya rasa saya dah cerita lalu. Rohingya dengan Burma asal ni. Gaduh sebab perempuan. Jadi bergaduh sampai hari ni. Itulah punca Rohingya bergaduh dengan Burma. Burma ni kafir, Rohingya ni orang Islam. Pasal perempuan dia bergaduh sampai hari ni. Dia orang Rohingya ni orang Islam. Kalau orang Islam, janganlah kata dia kafir Muhammad. Tak boleh lah. Dia orang Islam. Dia datang ke sini menuntut suaka politik tu je. Dia bukan kafir, dia orang Islam. Saudara kita. Cuma dia ganeh-ganeh. Dia ganeh-ganeh. Orang takut nak ambil dia buat jadi pekerja. Ganeh. Baik. Jadi dia kata contohnya Rohingya ke? Bukan. Rohingya tak boleh buat contoh kafir Muhammad. Dia bukan kafir, dia orang Islam. Kalau ada di antara mereka itu kafir, kalau ada tu barangkali. Baik, soalan yang seterusnya dia tanya, saya nak bertanya, boleh tak orang awam mengambil jalan warak tentang suatu hukum? Sesuatu perkara yang hendak dilakukan, hendak diamalkan. Mohon penjelasan Tuan Guru. Dah baca dah ni kan. Baca dah. Dah baca dah. Baca ke belum? Soalan tadi je. Ke lama? Minggu lepas kan? Minggu lepas. Yang tu je lah. Kat tu je lah. Habis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.